Habis tahu macam mana nak ni kan. Dalam biar je kat situ nanti habis-habis dekat on je lah. Okey. Habis dalam pergi dulu Okey. Pasang lampu. Tak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Terputus Ustaz. Salam. Macam mana boleh putih tu? Entah apa hal kita tak sebut pun apa-apa berkenaan dengan apa yang jadi Isra ke Pel ke Yahya ke tak ada sebut pun. Ada yang terasa kot. Dia memang macam tu ke? Dia memang macam tu Ustaz. Hari tu ada yang sebut nama-nama ni semua dia terus. Kan? Terus dia blok. Tak tahu lah macam mana. Ni lehernya kita tak ada. Malaysia kena buat dah TikTok sendiri. Tapi Sila kita tak sambung, ada sebut Ustaz. apa pun. Foto steam betul live tak tadi. ada sebut apa pun tadi kan? Foto Okey, steam okey. betul live tadi. Baru pucuk dengar. Susah juga ya. Okey. Apa tadi saya cakap okey, selepas dalam tempoh 7 hari dia naklah datang ke Pejabat Agama Berhampiran untuk melaporkan rujuk dia. Okey, Ustaz. Rujuk dia laporkan, lepas tu pendaftar akan membuat catatan. Okey, selepas dia dapat keputusan daripada hakim memutuskan bahawa perceraian dia sabit, maka hakim akan hantar arahan untuk mendaftar. Maka selepas mendaftarkan sijil cerai, kemudian kami pendaftar akan batalkan sijil cerai dia dan akan daftarkan sijil rujuk. Okey. Itu dari segi undang-undang lah Malaysia. Dari segi undang-undang Ini prosedur dia. Prosedur dia. Jadi dia kena pakai sijil rujuk lah selepas pada tu. Okey. So itu lebih kurang prosedur untuk orang yang bercerai. Ada Ustaz, soalan, kalau Ustaz? masih dalam edah boleh duduk sebubung ke Ustaz? Ikut mazhab Syafi'i tak boleh ya? Tak dibenarkan. Tak boleh. Mereka bagi rumah yang besar ataupun ada pintu yang berasingan ataupun ada mahram yang boleh dipercayai, yang boleh maksudnya memelihara daripada keduanya, macam istilah khalwat tadi lah. Kalau tidak macam soalannya macam kita duduk dengan seorang wanita yang bukan mahram dalam keadaan yang satu rumah. Dia macam itulah lebih kurang. Ini mazhab kita Syafi'i lah, pendapat yang muktamad dalam mazhab. Ya. Okey. Tapi isteri hendaklah duduk di rumah yang sedia ada. Tak boleh isteri dihalau keluar. Ya. Itu satu kesalahan lah kalau suami menghalau keluar isteri daripada rumah yang sedia ada. Walaupun rumah tu rumah suami ke rumah siapa tak kisah. Kalau rumah sewa ke, suami naklah menyediakan tempat tinggal bagi isteri dalam tempoh eddahnya. Dalam tempoh edah tu suami kena sediakan juga lagi. Ya. Kira masih dalam tanggungjawab suami lah. Ya, masih tanggungjawab suami. Ya. Kecuali bagi jenis talak bain, talak bain, talak yang tak boleh rujuk. Talak tiga. Kecuali bagi wanita yang mengandung,
Itu ada tempat tinggal. Kalau talak bain macam tadi, macam kita nak belum bincang lagi bab khuluk contohnya isteri yang mohon perceraian tu dengan kaedah khuluk, iaitu membayar kembali wang belanja suami kepada dia, dan suami bersetuju, maka dia boleh bercerai dengan kaedah khuluk. Itu dipanggil tebus talak. Tebus talak. Tebus talak ni dia termasuk macam fasah juga mana saya. Dia Ustaz. tidak boleh rujuk mana saya. Oh, tak boleh Talak rujuk fasah, talak khuluk dia tak boleh rujuk. Oh, tak boleh rujuk. Okey, Tak okey. boleh rujuk. Dia panggil talak bain. Talak bain ni maknanya tak boleh rujuk. Kalau nak kena nikah semula. Kena nikah semula. Walaupun dalam tempoh edah. Maksudnya contohlah suami isteri ni bercerai dengan kaedah fasah ataupun dengan kaedah khuluk tadi. Isteri tawarkan sejumlah wang untuk bayar balik pada suami. Kalau ikut kaedah dululah, maksudnya apa yang dibelanjakan oleh suami pada perkahwinan. Yalah, setengah ulama kata dia punya mas kahwin lah. Tapi Mas kalau kahwin mas kahwin sikit benar lah mana sih. Iyalah. Kan? Tapi setengah kata dia termasuklah uruf kita, iaitu hantaran yang kita bayar dulu. Oh, itu. Jadi dia bayarlah balik. Tapi sekarang ni kalau tengok sekarang ni, kadang-kadang saya tengoklah mintanya memang repek. Ada satu perempuan, ada wanita ni, dia kata saya nak khuluk dengan suami saya. Suami saya minta berapa dia cakap? Nak berapa ratus ribu? 500 ribu. Oh. Dia kadang-kadang jumlah yang dia minta tu merepek-repek. Setengah juta. Padahal dia bagi hantaran dulu 10 ribu je, 8 ribu je. Itu pun tak cukup. Berhutang lagi ada. Lepas tu nafkah pun culah-culah. Tapi bila nak khuluk minta sampai 500 ribu. Kan? Tak apalah, iaitu hakim yang akan bincang atas persetujuan bersama berapa jumlah khuluk. Okey, tapi cumanya kalau yang khuluk ni, fasah dan khuluk ni dia tidak ada dia tidak boleh rujuk. Tak boleh rujuk. Maka wanita yang tak boleh rujuk ni dia tidak disyaratkan untuk menyediakan nafkah tempat tinggal. Okey. Tapi yang lain-lain ni kenalah. Dan suami digalakkan untuk pertimbangkan untuk rujuk balik kepada isteri yang boleh rujuk tadi. Tapi kalau talak tiga dia rujuk pun tak boleh, kahwin semula pun tak boleh, melainkan ada orang lain yang telah berkahwin dengan dia. Itulah. Itu yang geng ni pergi tanya soalan dekat ustaz-ustaz semua, ramai dia pergi tanya. Sampai macam mana nak tukar mazhab. Macam mana mazhab lain macam mana ustaz? Bab Cina buta ni. 4 mazhab. Kalau dalam bab Cina bab talak 3 tadi 4 mazhab sama. Oh, sama Okey. Sama. 4 mazhab sama. So, Dalam- ada jalan keluar lah ustaz. Bab carai 3 dan bab Cina buta pun 4 mazhab sama. Semua hukumkan berdosa. Haram. Okey. Dia cuma ada berbeza pandangan yang telah difatwakan, contohnya di Mesir ni. Bezanya dekat lafaz cerai tu, adakah dilafazkan sekali ataupun berkali-kali. Berkali-kali. Kalau dilafazkan sekali dengan lafaz yang lebih daripada satu, contohnya suami kata dengan satu lafaz dia ceraikan isteri dia dengan talak 3 kan. Terus talak dengan 3. satu lafaz. Ini yang telah difatwakan di Mesir, dia jatuh satu. Satu juga. Tapi kita di Malaysia pegang dengan kaul mutamad mazhab dan juga mazhab-mazhab lain ni, dia masih lagi 3, sebut 3 jatuh 3. Oh, sebut 3 jatuh 3 terus. Ya. Itu dekat situ yang beza mana sih? Okey. Apakah 3 sekaligus jatuh 3 atau jatuh 1? Kalau di Mesir ni dia fatwa 1. Satu.
Tak silap saya, pandangan ni dia ambil daripada perbincangan atau pandangan yang telah dibuat peringkat awalnya adalah oleh Ibn Taymiyah. Okey Ustaz. Ustaz. Ustaz pun dekat nak subuh sana. Kesimpulan Ustaz, minggu depan kita bawa tajuk lain pula. Rumah tangga ni Ustaz, minta Ustaz nasihat. Ustaz berdepan dengan Ustaz uruskan nikah, Ustaz uruskan cerai. Rujuk pun Ustaz uruskan juga. So itulah nak tanya nasihat Ustaz untuk yang kahwin, yang baru kahwin, yang dah lama kahwin, yang dah kahwin. Silakan Ustaz kesimpulannya. Ya. Apa nama ni, masa kami tengah dalam kelas lah, sehari dua ni kan masih dalam Ya, kelas Ustaz. dengan Syekh lah. Ada di Mesir ni ialah ini diakui lah masih profesor dia, pensyarah-pensyarah dia memang alim kabir lah, memang orang yang alim-alim hebat-hebat. Alhamdulillah. Sebab tu anak-anak kita kalau datang sini betul-betul mereka belajar masih, mereka pun akan jadi orang alim. Amin. Tapi kalau datang sini mereka main, mereka tidur, mereka rehat, musim sejuk ni mereka tidur je, mereka habis. Rugilah. Rugi. Mereka rugi serugi-ruginya. Okey, Ya, baik. Ustaz. Sebenarnya dalam perbincangan kami tu adalah dalam bab apa nama ni, dalam bab perbincangan tentang bahasa-bahasa Al-Quran ni kan. Disebut apa nama ni, salah satu dalil menunjukkan pada jamak taksir, dia panggil jamak yang berubah, sebut daripada rajulun kepada rijal kan. Lepas tu dia beri contoh ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa kan. Itu terus Syekh kata kan, Syekh cakap Arab lah. Dia kata, ada lagi ke orang lelaki yang lebih memimpin wanita ni, dia kata. Maknanya Syekh sini berkata, apa nama ni, selalunya yang ada sekarang ni dah tukar. Yang memimpin sekarang ni semua wanita, dia kata. Orang lelaki semua dah jadi takut bini. Rijal tu tak ada dah. Jadi apa nama ni, itulah sebenarnya pada pandangan saya lah. Yang pertamanya, suami ni dia kena kembalikan sifat rijal. Yes. Sifat rijal. Jadi kalau tanya saya lah, suami dia mesti kembalikan sifat rijal. Rijal yang apa? Yang qawwam. Yang qawwam maknanya dia adalah pemimpin, dia adalah ketua. Dia pemimpin. Sebab tu saya memang tak apa suka tengok TikTok yang orang buat konten-konten yang lelaki takut bini, buat lawak, benda-benda macam tu. Itu sebenarnya itu bukan lawak. Itu bukan lawak. Itu satu benda yang aib. Dari segi agama benda yang aib. Dari segi hukum Tuhan pun dia benda yang aib. Sebab dia berlawanan dengan apa yang Nabi SAW perintahkan, Nabi contohkan. Jadi lelaki dia kena ada sifat rijal. Rijal qawwam. Sebagai pemimpin. Jadi bermula pada perkahwinan, dalam perkahwinan lelaki kena ada sifat. Tapi sifat ni dia bukan pada pembuat keputusan saja, Malaysia. Ya Ustaz. Sifat qawwam ni dia kena ada termasuk pada tanggungjawab. Tanggungjawab. Ya, betul. Suami ni dia kena sifatnya ada tanggungjawab. Sifat tanggungjawab. Janganlah, oi aku suami, aku akan buat ni tapi tanggungjawab culah. Tak jadilah. Dia kena ada pada sifat tanggungjawab dia. Di akhirat Nabi kata kita akan ditanya kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu ada rakyat bawah kamu yang kamu akan ditanya di akhirat tentang mereka. Warrajulu mas'ulun warrajulu ra'in an ahli baiti. Wa mas'ulun anhu. Mereka seorang lelaki ada tanggungjawab atau rakyat dia adalah ahli keluarga dia. Jadi akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya tentang mereka. Jadi suami dia kena ada sifat tanggungjawab. Qawwam itu termasuk tanggungjawab. Maksudnya dia orang yang memimpin ahli keluarga dan dia juga ada sifat tanggungjawab. Dia boleh bertolak ansur setiap sifat tolak ansur ini memang bagus,
tapi jangan ditolak beransur-ansur. Ha. Betul, Maksudnya Ustaz. suami janganlah apa-apa keputusan isteri buat. Apa-apa isteri buat. Kalau ni isteri kena buat. Ini tak betul. Tak betul, tak boleh. Jadi itu antara punca masalah yang banyak sekarang masih. Apatah Ya, lagi Ustaz. bila orang perempuan dia dah mula dia bekerja, dia ada pendapatan, dia ada itu dan ini, mereka mula biasa membuat keputusan sendiri. Ini satu kesalahan. Sedangkan dalam Islam, isteri wajib taat kepada suami. Ada suami. Walaupun gaji kamu lebih daripada suami. Ya, isteri wajib taat kepada suami. Itu kena ingat. Walaupun dia gaji lebih ke, dia besar ke, dia apa, isteri tetap wajib taat kepada suami. Suami. Dan saya tengok pengalaman saya, antara punca mengapa masalah rumah tangga banyak berlaku sekarang kerana kurangnya ketaatan isteri kepada suami. Ini mungkin kita akan bincang satu masa nanti. Sebab berlakunya perubahan-perubahan suasana sekarang ni, dengan pergaulan yang lebih terbuka, pendapatan yang banyak bagi wanita dan sebagainya, maka mereka sudah mula mengurangkan rasa taat mereka kepada suami. Dan ini juga menjadi punca kepada permasalahan semasa. Betul, Ustaz. Rumah tangga bermasalah. Tak boleh. Contoh mudah kita pun tengok sehari dua ni kes-kes yang berlaku perceraian ni, sebab isteri rasa dia lebih baik daripada suami. Isteri rasa dia kan banyaklah benda-benda kan. Tapi iyalah rasa tak puas hati itu banyak sangat. Sebab apa? Ya, Sebab Ustaz, betul, pergaulan yang macam saya kata tadi. Sebab kita tengok di dunia luar tu terlalu besar. Jadi kita duk bayangkan di luar tu macam realiti sangat. Padahal yang dekat luar tu lakonan dia banyak. Betul, Ustaz. Nauzubillah. Jadi itulah, setakat ni itu dulu. Saya pun kita akan bincang lagi insya-Allah tajuk-tajuk yang lain, tapi nasihat saya juga kepada diri saya jugalah, supaya kalau lelaki jadi rijal yang qawam, maknanya kita kena lelaki. Jangan jadi lelaki yang maksudnya yang di bawah pengaruh suami, bawah pengaruh isteri, takut bini dan sebagainya. Itu bukan Islam untuk kita. Menghormati mereka okey, kita sayang mereka, kita jaga hati mereka, itu okey, tak ada masalah. Tapi dari syarak, lelaki adalah qawam sebagai pemimpin. Isteri kena ingat dia akan dapat masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia kendaki, kata Nabi SAW, apabila dia jaga solat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia taat kepada suami, dia jaga maruah diri. 4 perkara ni dia akan masuk syurga dari mana-mana pintu yang dia kendaki. Amin. Subhanallah. Satu balasan yang sangat hebat. Betul, Ustaz. Jadi InsyaAllah. jadi suami yang tanggungjawab, isteri jadi isteri yang taat kepada suami. Betul, Ustaz. InsyaAllah. Baik, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Ustaz pun lepas ni subuh kat mana, Ustaz? Dekat depan ni ada masjid. Oh, ada masjid. Alhamdulillah. Tapi sini masjid banyak masih. Ya Allah, dekat-dekat. Saya ingat pagi ni saya nak jalan yang jauh sikit. Tak ada jauh pun, tapi jalan kaki lah pergi masjid. Seronok. Berapa orang, Ustaz? Dari Malaysia? 9. Yang dari Perak? Seorang. Oh, seorang. Wakil Perak okey lah tu. Seorang. Okey, Pak. InsyaAllah, Ustaz. Ini seorang lagi. Okey lah, Ustaz. InsyaAllah. Okay. Allah permudahkan urusan Ustaz kat sana. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Moral of the story, duit suami, duit isteri, duit suami. Itu bukan moral of the story. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. InsyaAllah. Assalamualaikum.